warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya mengizinkan kita berada di dalam satu majlis yang mulia, iaitu majlis ilmu. Moga-moga dunia lagi Allah telah muliakan kita dengan dapat menghadirkan diri solat berjemaah dan juga duduk dalam majlis ilmu. Maka harap-harapnya nanti di hari akhirat Allah muliakan lagi kita dengan diletakkan di dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasih ayah-ayah pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Jawi kita, muka surat 4. Sembilan baris daripada atas yang ada dalam kurungan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atafakkuru fil akhirati yurithul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirah. Atau kama qala, mafhum hadis, berfikir pada akhirat itu mempusakai akan hikmah dan menghidupkan hati, dan berfikir pada dunia itu pada dinding atas akhirat. Ketahui olehmu bahawasanya ketahui olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya ubat, dan bahawasanya penyakit hati itu lalai, maka ubatnya fikir, kerana fikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan, dan yang manfaat dan yang mudarat.
dan tiap-tiap hati yang tiada fikir padanya, iaitu rumah syaitan. Baik, kita masih lagi di bawah tajuk besar dia, iaitu kelebihan berfikir. Kelebihan berfikir dalam kitab kita Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Baik, jadi kata Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, dia kata, dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi SAW, At-tafakkuru ni maksudnya berfikir, fi pada al-akhirah, akhirat dah, berfikir pada akhirat, maknanya memikirkan tentang hal-hal akhirat. Apa makna akhirat? Kita nak fikir tentang akhirat, kita kena tahu dulu akhirat tu apa dia. Apa dia akhirat? Disebut dengan panggilan yang lain yaumul akhirah, hari akhir. Kenapa disebut akhir? Kerana tidak ada lagi hari selepas tu. Apa yang dimakna pula dengan hari? Makna hari ialah beredarnya beredarnya matahari dan juga bulan, bersilih ganti. Naik matahari, tenggelam matahari, naik pula bulan, tenggelam bulan, naik matahari. Bila ada dua ni, matahari dan bulan, itulah dipanggil yaumun dalam bahasa Arab. Bahasa kita panggil hari. Tu panggil hari. Sebab itulah disebut matahari. Mata dia. Bukanlah tu mata dia, tapi makna kata itulah punca atau permulaan hari. Ada matahari, ada bulan, maka dipanggil hari. Jadi bila disebut yaumul akhirah, hari yang terakhir atau hari akhir, maknanya tak ada lagi dah hari lepas tu. Apa makna tak ada lagi hari lepas tu? Tak ada lagi dah peredaran antara matahari dan juga bulan. Yang ada dalam riwayat hadis hanyalah matahari saja sejengkal atas kepala. Bulan tak ada dah. Maknanya sebab tu dipanggil hari akhir, hari yang tak ada dah. Begitu juga, maka di sana ulama mengkajinya. Maka ulama mengeluarkan bahawa pandangan mengatakan bahawa hari akhirat ni dua. Hari kiamat, kiamat ni dipanggil dua. Kiamat pula ambil daripada perkataan kiam. Kiam tu maksudnya berdiri atau bangkit. Satu riwayat kata kerana hari tu nanti tak ada siapa boleh duduk, dia kena berdiri je. Ada satu lagi riwayat kata makna kiamah, hari kebangkitan, kerana kita dibangkitkan daripada kubur. Ada juga yang memaksudkan dengan dipanggil hari kiamah, hari bangkit, kerana segala perkara yang kita buat di dunia ni akan dibangkitkan balik. Maksud dibangkitkan balik, diungkit satu persatu. Apa kita buat kat dunia ni, daripada pagi bangun tidur sampai ke tidur balik, setiap hari akan orang cakap apa, diungkitkan semula oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil yaumul kiamah. Jadi kiamat ni kata ulama terbahagi pada dua. Ada di sana dipanggil kiamatus sugra, ada juga di sana dipanggil kiamatul kubra. Sugra ni makna kecil, kubra makna besar. Maka kiamat ni ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil ialah permulaan dicabut nyawa. Mati seseorang tu telah berlaku kiamat ke atas dia, tapi dipanggil sebagai kiamatus sugra, ataupun dipanggil akhirat kecil. Kenapa dipanggil akhirat kecil? Betul kan? Masuk dalam kubur, mana ada hari dah. Matahari bulan tak nampak dah duduk dalam tu. Sebab tak ada hari dah pada dia. Dia kena tunggu sampailah hari akhirat yang besar, ataupun kiamatul kubra, yang berlakunya huru-hara hari kiamat yang sebenarnya tu. Allah sebut dalam Quran suratul Qari'ah, Al-Qari'ah. Mana Al-Qari'ah? Hari yang menggemparkan, hari yang menakutkan, hari yang menggoncangkan. Mal Qari'ah? Allah tanya, apa dia hari yang menggemparkan itu? Wa ma adraka mal Qari'ah? Dan apa jalannya engkau tahu tentang apa dia hari hari goncangan itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia Allah buat contoh jadi macam kelkatu.
Dalam tafsir Quran sebut kelkatu, satu binatang terbang-terbang ni. Nah, hari tu Allah kata manusia akan jadi macam kelkatu berterbangan. Maknanya manusia waktu tu bersepah habis, melambung-lambung, pecah bumi ni, tercampak sana, tercampak sini, berterbangan habis. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Tak payah kata manusia, Allah kata gunung ganang, bukit bukau hancur berkecai, berterbangan. Padahal bukit ni berat. Nah, lebih berat daripada bangunan lagi. Sebab bukit ni tanah. Tanah seberat mana pun bukit berkecai, bersepah, terbang habis. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian Allah kata fa amma man thaqulat mawazinuh. Setelah habis berlaku semua kedahsyatan hari kiamat tu, maka manusia akan ditempatkan menurut amalnya masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi insyatir radiyah. Dia akan duduk dalam kehidupan yang senang lenang. Mana? Syurga. Bila berat timbangan amal baiknya, timbang-timbang kok berat. Dari sini pula ulama kata, bila kita timbang ni, kita ada pahala, ada dosa. Nah, mungkinlah kita mati ni, kita ada gak dosa yang kita bawa balik. Tapi masa timbangan nanti tengok-tengok pahala kita, amal baik kita lagi banyak daripada dosa yang kita pernah buat. Maka berat timbangan amal baik. Maka bila berat dia sama timbangan amal baik, dosa yang ada ni Allah ampun semua. Duduk dalam syurga kan, dengan kehidupan yang senang lenang selama-lamanya. Kemudian Allah kata wa amma man khaffat mawazinuh. Dan siapa yang timbangan amal baiknya ringan. Bila sebut timbangan baik dia ringan, maka yang berat mana? Yang berat dosa. Nah, dia ada gak buat benda baik, tapi tak banyak mana buat benda baik. Benda jahat pula lagi banyak. Maka berat dosa dia, ringan pahala dia. Maka disebut oleh Allah fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan apa yang kamu tahu tentang hawiyah? Narun hamiyah, iaitulah neraka api yang marak menjulang. Maksud daripada ayat ni nak cerita apa? Kan? Maknanya jangan kita menganggap ringan segala perkara kebaikan, hatta barang wajib, apatah lagi pun sunat. Kadang-kadang kita ni bermalah-malah, kita kata alah sunat je ustaz. Kadang-kadang sebab sunat itulah jadi timbangan kita jadi berat amal baik ni. Bila amal baik ni berat, insya-Allah lah moga-moga lebih berat daripada yang dosa. Bila berat lebih daripada yang dosa, barulah fahuwa fi insyatir radiyah. Barulah kita layak untuk masuk ke dalam syurga yang penuh dengan ketenangan. Sebab tu sepanjang masih lagi Allah bagi kita peluang bernapas naik turun ni, masih lagi ada hari pada kita ni. Tengok bangun esok pagi, tengok naik lagi matahari, ada lagi bulan, bersilih ganti siang dan malam. Maknanya ada hari bagi kita. Nah, ada hari tu maksudnya ada peluang. Ada peluang untuk kita menambah lagi amal kita, supaya esok nanti di padang mahsyar timbangan amal baik kita lebih berat daripada timbangan dosa kita. Susahlah nak kata kita ni langsung tak ada dosa. Ya sungguh ke? Kan, para nabi, para rasul ya tak apa, maksum. Mereka memang tak ada dosa. Tapi kita ni mungkin ada. Ustaz pun ada, tok guru pun ada, ulama pun ada. Tapi yang kita nak biar timbangan amal baik kita lagi berat daripada timbangan dosa kita. Perbanyakkanlah amalan. Kan? Sedang Allah nak bagi macam-macam, kan? Pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Cumanya kadang-kadang kenapalah ustaz? Kan? Amal banyak dah buat, tapi balik jumpa Allah kadang-kadang ada juga orang yang muflis. Kenapa? Amal banyak, semayang sunat pun banyak, baca Quran pun banyak, tapi masih lagi kena seksa, kena azab dalam neraka, kena seksa dalam kubur. Apa sebab? Kerana ada penyakit hati. Itu masalah ni. Inilah yang tasawuf nak ajar ni, haba'an mansura. Bila ada penyakit hati, dia buat kerana riak, takabur, ujub. Bila buat benda-benda ni ada dalam hati, segala amal yang banyak tadi menjadi debu yang berterbangan. Maknanya tak ada apa. Mayang sunat sampai belekuk dahi-dahi, bukan belekuk dah, berdarah terus dahi.
Tak jadi apa. Kan? Tak ada pahala langsung. Padahal pahala Allah nak bagi banyak. Dah, tapi dalam hati rasa diri ni lebih baik daripada orang lain, habis. Kan? Dia 3 pangkat. Dalam kitab Minhajul Abidin kata Imam Ghazali 3. Mula sekali dia akan kena ujub. Nyakit ujub dulu. Ujub ni asal perkataan ajabah, atau biasa kita sebut ajaib. Nah, maknanya ajabah ni pelik, ajaib ni pelik. Ujub ni penyakit pelik. Dia merasa pelik. Mula-mula, peringkat mula dia pelik dengan diri dia. Pelik aku, kan, boleh bangkit tahajud tiap-tiap malam tu. Aku tak ada set jam, tapi pukul 3 bangun tu. Dia rasa pelik dengan diri dia. Dah kena tu. Dah kena dah tu. Dia tak cerita kat orang, dia rasa pelik kat diri dia je. Pelik aku dengar kuliah jadi faham. Orang lain tak faham, aku faham. Tahu macam mana jadi hebat pula aku. Dia nampak diri dia tu macam bagus. Dia rasa pelik dengan diri dia. Dia buat gini-gini, jadi elok, buat gini-gini. Dia kadang-kadang cakap gitu kan. Tapi yang masa ni dia belum cakap lagi dengan orang. Dia pelik kat diri dia sendiri dia. Dia tak cerita kat orang. Dia sudah mula terkena penyakit ujub, tetapi belum membesar. Kalau dia tak ubat, merebak virus ni. Lebih bahaya daripada corona. Kan? Corona boleh kita pakai mask, mayang jarak, kan, scan suhu, boleh detect. Ujub nak detect dengan apa? Boleh scan pakai tu, tit ujub dia ada. Tak boleh check. Nak check dia dengan hati. Belajar tazkiyatun nafs, belajar ilmu tasawuf, scan hati diri sendiri. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Aku ada jenis rasa macam ni. Patut jangan kita pelik lah. Nak pelik buat apa? Kalau kita boleh bangkit tahajud, tak payah pelik. Allah yang bangunkan kita. Nak pelik buat apa? Kan? Kalau kita boleh buat satu benda baik, kita boleh derma gini-gini ke dan sebagainya, apa kebaikan yang kita buat, itu kerana Allah yang izin. Kalau Allah tak izin, kita pun tak boleh buat. Dah tu nak pelik buat apa? Tu ubat dia. Tapi kalau tak, ujub. Lama-lama biar tak ada ubat, biarkan saja, dia akan naik kepada syiddatul ujub. Nama dia, pangkat naik dah, syiddatul ujub. Syiddah ni maksudnya tersangat. Dia dah tersangat pelik, tersangat ujub. Mana syiddatul ujub? Kata Imam Ghazali, dia mula cerita kat orang. Dia cerita dengan kawan dia. Aku tak tahu aku sekarang ni dah dekat seminggu lebih ni, tiap-tiap malam bangkit tahajud tu. Aku tak tahu apa amalan aku tak ada baca apa pun, tapi tiap-tiap malam bangkit tu. Tak tahu. Dia mula rasa diri dia hebat. Kawan pun pula agung-agungkan. Oh, hebat. Aku rasa hang dah jadi wali dah ni. Wali apa? Kuali. Dia sangka dia bagus dah. Dia kena tipu dengan setan. Dia kata, ni panggil syiddatul ujub. Mula dah nak dia cerita kat orang sana, cerita kat orang sini, kan? Yang dia gini sini, dia rasa diri dia hebat. Dia mula tadi ujub tadi, dia rasa diri dia hebat, tapi dia tak cerita kat orang. Tapi syiddatul ujub, dia rasa dia hebat dan dia mula khabarkan pada orang. Dia cerita orang sana, cerita orang sini, nak bagi tahu bahawa dia hebat, supaya orang pandang dia hebat, supaya orang mulia-muliakan dia. Ni syiddatul ujub. Kemudian kalau tak berubat juga, dibiarkan, lama-lama naik lagi pangkat, naik lagi penyakit baru. Iaitu namanya riak. Baru naik riak. Riak ni, makna riak buat bukan kerana Allah, tapi buat kerana makhluk. Bila dia dah rasa pelik diri dia, jadi dia buat tu kerana kepujian makhluk. Orang kata hebat dia ni, dia pun buat sebab orang puji. Cuba orang tak puji, kendur. Nak tahu kita ni ada penyakit riak ke tak riak, tengok kita istiqamah ke tidak. Contohlah ni, contoh bukan kata orang sini, contoh. Dia laung azan, contoh. Habis-habis azan, orang pun puji, sedap suara azan, macam Mekah tu, orang kata. Tak apalah, orang puji tak salah, dan kita terima orang puji pun tak salah. Sebut alhamdulillah, terima kasih, itu saja. Senyum sebulan, senyum. Nampak orang puji tu sekali je, tapi senyum kat sebulan.
Kan? Tiba-tiba sekali tu entah macam mana tekak kering agaknya. Sengit terus laungan dia tu. Allah gitu. Tersalah bunyi. Orang pun kata apa benda hang azan ni? Teruk bunyi Bila orang kutuk tiba-tiba dia kata apa? Pas ni malas dah aku azan. Tu situ riak. Situ dah terkena tu. Tu tanda dia. Patut kalau orang puji ke orang kutuk ke, lantak pilah. Kita azan kerana Allah. Pernah ke Allah hina kita? Pernah ke Allah kutuk azan kita? Tak. Allah tak kutuk. Yang kutuk manusia. Biar pi dia. Bukan manusia nak bagi kita syurga. Nak bagi syurga Allah. Tiba-tiba kita bukan buat lagi kerana Allah, tapi buat kerana manusia. Itulah namanya riak. Dan lagi kata syekh, kata ulama, lagi makna riak ialah bila kita buat sesuatu kerana makhluk, bukan kerana Allah. Sebagai contoh kan, dia orang yang takut riak sebenarnya dia sudah riak. Macam mana takut riak Ustaz? Dia nak imam tak dapat datang. Imam tak datang. Jadi tengok kanan kiri nampak dia lah lebih berjuruh sikit, dengan janggut panjang apa semua. Dia orang pun tolak dia ke depan. Sila je jadi imam ni. Imam tak dapat datang ni. Tak apa, hang imam lah. Dia kata apa? Aku tak mau imam lah, sebab aku takut riak. Riak dah. Dia dah riak dah. Kan? Sebab konon-konon kalau dia ke depan nanti dia riak. Riaklah tu nama dia. Sebab kamu buat kerana makhluk, kamu takut menjadi imam kerana takut makhluk kata kamu riak. Kita jadi imam, sila jadi imam. Memang perasaan tu akan datang. Syaitan akan cocok. Kena pula bacaan sedap, entah macam mana speaker ni pula tiba-tiba sedap. Baca pula macam Syekh Sudah tiba-tiba. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar. Kan? Orang pun duk pujilah apa semua. Lantak pi, syaitan pun cocok kata, hebat, syaitan kata. Kak jawab balik dengan syaitan, lantak hang atan kata. Aku peduli apa? Hebat tak hebat peduli apa? Aku semayang bukan kerana hang kata hebat, bukan kerana orang kata. Aku semayang kerana Allah. Bacaan aku tak sedap ke janji Allah suka, kerana Allah tahu apa yang aku baca tu betul. Tak apa dah lah. Sama gak macam contoh, konon-konon lah ni contoh. Dia balik haji tapi tak pakai serban. Tiba-tiba orang kata, awak hang tak pakai serban? Hang ni bawa balik haji? Biasanya orang balik haji ni pakai serban, kata dia. Ya, dia pun pakai serban. Rosak amalan. Serban dia tak ada faedah apa. Sebab dia pakai serban, sebab orang kata dia pakai serban. Ataupun tak pakai serban pun kena juga. Awak ni hang tak mau pakai serban ni. Aku tak nak pakai serban bukan apa, takut orang tolak jadi imam. Takut orang panggil aku lama. Takut orang ingat aku ni ustaz. Sebab tu aku tak pakai serban. Riak dah. Jadi dia ni nak buat amal, nak pakai serban atau tak nak pakai serban, dua-dua lillahi ta'ala, kerana Allah. Aku pakai serban pun kerana Allah, aku tak pakai serban pun kerana Allah. Semua kerana Allah. Macam mana ustaz? Dia pakai serban kerana dia ada baca hadis tentang fadilat pakai serban. Allah suka, Nabi suka, dia pun pakai. Dia tak pakai serban pun kerana Allah juga, kerana dia malu pada Allah, kerana amalan dia banyak lekeh dan dia ni banyak dosa. Jadi dia segan pada Allah nak pakai serban, sebab serban ni mahkota Rasulullah, kemuliaan Nabi. Jadi dia segan pada Allah, kan segan dengan makhluk. Maka baru betul. Dua-dua tu betul. Jadi bukan mesti yang pakai serban pun riak. Kadang-kadang yang tak pakai serban pun riak. Bukan mesti jadi imam riak. Kadang-kadang makmum pun riak. Jadi makmum pun boleh riak. Contoh, aku setakat ni tak pernah miss sah pertama. Jadi makmum pun boleh riak. Habis jadi rosak. Itu baru pangkat nombor 2. Ada lagi hebat. Kalau tak diubati riak ni, lama-lama dia pergi naik makam ketiga. Pangkat nombor 3. Pangkat nombor 3 dipanggil takabur.
Kalau tak ubat juga riak ni, tak ubat juga ujub ni, maka dia akan naik tingkat yang ketiga, takabur. Takabur maknanya sombong. Ini penyakit paling bahaya sekali atas muka bumi ni. Kerana penyakit inilah iblis dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Aba wastakbara. Disuruh pada dia sujud pada Adam. Makna sujud bukan sembah Nabi Adam, tapi makna hormat kepada Adam. Sebab ini Allah buat Nabi Adam ni makhluk yang paling hebat sekali dari kalangan makhluk. Kenapa makhluk manusia ni, makhluk ciptaan Nabi Adam ni paling hebat dari kalangan manusia? Kerana tidak ada makhluk yang menjadi nabi melainkan manusia. Malaikat tak jadi nabi, tapi manusia ada nabi, ada rasul. Nabi dan rasul itu kasih Allah. Maka hebat manusia ni. Bila manusia ni hebat, Allah minta semua makhluk untuk hormat kepada Nabi Adam, hormat pada manusia. Kan? Datang iblis, sebab iblis ni senior. Nabi Adam buat lambat sikit. Yang iblis ni sebelum tu nama dia Azazil. Dia lama lagi dah dicipta Allah. Kan? Lepas tu baru Allah cipta Nabi Adam. Maknanya dia ni senior, Nabi Adam junior. Jadi dia bongkak. Takkan senior nak hormat junior? Takkan kita orang dah berusia, orang tua, nak hormat budak-budak? Iblis tu dah kena dah penyakit iblis, takabur. Lepas tu tengok para habaib, bila salam tangan budak kecil, biasa dah budak kecil akan cium tangan kita, dia ambil pula tangan budak tu, dia cium pula. Bila tanya pada habaib, kenapa ni kan budak lagi, kecil lagi, kenapa kamu cium tangan dia? Kerana budak ni baru keluar daripada syurga. Budak ni kalau mati esok, dia ahli syurga. Kita dah besar panjang ni, kalau mati belum tentu ahli syurga. Budak ni belum cukup umur. Kalau takdir mati, dia duduk dalam syurga. Sebab dia belum ada, tak ada dosa lagi. Sebab tu aku cium tangan dia. Aku cium tangan ahli syurga. Nampak? Menundukkan keegoan, kesombongan. Kita kak kalau gitu, tengok orang muda tegur apa sebagainya, pandai hang cakap aku lebih tua daripada hang. Dia dah terkena dah tu penyakit iblis. Panggil dia Pak Leh. Iblis. Nampak? Bukan Pak Leh sini lah, lagi marah pula orang panggil Pak Leh. Nak cerita dia, jangan sampai ke tahap takabur habis. Itu yang berlaku pada Fir'aun. Fir'aun ni asalnya Fir'aun ni nama bagi raja, ataupun sultan. Tapi kita tak panggil sultan lah, tapi ganti nama bagi raja. Fir'aun ni bukan seorang Fir'aun, dia ada banyak Fir'aun. Fir'aun tu panggilan sahaja. Kemudian ada satu Fir'aun, Fir'aun Ramses. Dia ni Fir'aun paling kejam sekali, paling jahat. Fir'aun Ramses ni asalnya dia bukan Fir'aun. Baca dalam kitab sirah, dia ni asalnya tukang sapu sampah. Tukang sapu sampah istana Fir'aun yang betul. Dia tukang sapu sampah. Akibatnya mungkin kerja dia ni bagus, lala kali dia dinaikkan pangkat. Bukan sakat jadi tukang sapu sampah, pegawai besar kepada tukang sapu sampah. Mula masa tu dah masuk dalam hati dia rasa ujub, pelik. Oh hebat aku, daripada sapu sampah sampai naik jadi bos tu. Naik lagi pangkat dia, naik. Mula dah ujub dia makin menebal lah, sekali riak. Dia buat ni bukan lagi dah kerana apa ni, kerana nak tunjuk kat orang betapa hebatnya dia. Kan? Bila sampai dia terlampau riak, akhirnya dia ni sampai satu tahap dia naik pangkat dia sampai jadi penasihat kepada Fir'aun yang sebenar. Daripada tukang sampah naik sampai penasihat Fir'aun sebenar. Lah kali dia pergi bunuh Fir'aun yang betul ni. Dia bunuh Fir'aun, kemudian dia isytihar kepada semua bahawa dia sekarang dilantik menjadi Fir'aun. Itulah dia Fir'aun paling kejam. Dia jadi Fir'aun. Bila dah jadi Fir'aun dengan penyakit ujub, dengan penyakit riak, lah kali bila dia dah jadi paling besar, masuk pula penyakit takabur, sombong. Dia kata aliran sungai Nil ini di bawah genggaman aku. Lah sekali bila dah tangkap takabur semakin tebal, kesombongan makin tebal, maka paling teruk sekali dia akan jadi kafir. Orang kalau setakat takabur dia belum kafir lagi, tapi kalau dia tak ubah juga kesombongannya, maka dia akan jatuh menjadi kafir macam Fir'aun.
Akhirnya bila terlampau sombong, terlampau bongkak dengan pangkat jawatan dia yang tinggi, akhirnya dia berkata, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Habis. Jadi kafir. Zaman hari ni orang memanglah tak cakap ana rabbukum, memanglah dia tak cakap aku Tuhan kalian. Tapi akibat sombong dengan jawatan pangkat yang dia pegang, akhirnya dia rasa segala ni bawah kekuasaan dia. Ada satu pegawai ni, dia ada otoriti lah, dia ada kuasa untuk turunkan tanda tangan projek-projek ke sebagainya. Jadi ada satu masjid tu besar, tepi dia tu ada macam ruang kosong, ada bilik. Jadi bincang-bincang ahli jawatan kuasa, daripada bilik ni dibiar kosong, baik kita manfaatkan. Maka bincang-bincang nak buat sekolah agama rakyat ke, untuk budak-budak anak kariah, nak buat sekolah agama. Jadi nak buat ni, nak minta peruntukan apa semua, kelulusan apa semua, kenalah minta sign satu orang datuk ni. Orang ni ada kuasa lah. Nah, bila pergi pejabat, datuk ni dia pergi telefon orang yang dekat dengan masjid tu. Telefon orang situ kata, masjid ni bukan geng kita, Datuk, ni geng belah sana. Oh, dia ada geng-geng pula. Bila dengar Datuk tu orang dia cakap macam tu, Datuk tu kata apa? Aku tak nak sign. Nantak. Nah, aku ada kuasa. Selagi mana aku tak turunkan tanda tangan, selagi itulah sekolah ni tak boleh diluluskan. Bongkaknya. Padahal orang nak buat sekolah agama, bukan nak buat pusat disko. Nah, dia kata tak akan sign, tak nak. Konon-konon dia ada kuasa. Kuasa tak kuasa, tunggulah malaikat maut datang nak tengok siapa lebih kuasa. Nah, tak kira, tak payah kata mu baru jadi datuk sebagainya. Ni jadi sultan agung. Nah, pangkat kira paling besar lah dalam Malaysia. Datang malaikat maut, agung tak agung, cabut nyawa senyap. Betul tak? Tak kira siapa-siapa. Nah, sebab tu kita nak muliakan makhluk, biar berpada-pada. Kerana dia tetap makhluk sampai bila-bila, walaupun pangkatnya begitu tinggi sekalipun. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu adalah Rasul junjungan, manusia yang paling hebat, yang patut kita taat dan patut kita hormat. Ini kadang hormat kepada pemimpin-pemimpin dunia mengalahkan hormat pada Nabi lagi. Taat pada pemimpin dunia lebih taat daripada taat pada Rasulullah lagi, taat pada Allah lagi. Ini habis jadi rosaklah akidah kalau begitu. Jadi jaga jangan bagi sampai penyakit tu masuk ke dalam hati kita. Kalau masuk habislah lah. Inilah penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tak boleh nak memikirkan tentang akhirat, macam dalam kitab ni sebut. Lepas Nabi kata at-tafakkuru fil akhirah. Fikirlah soal akhirat, soal akhir kamu. Bila kita fikir soal akhir, kita nak sombong tara mana? Kita nak ujub pergi mana? Kita nak riak ke mana? Lah kali aku akan KO kak. Kan? Jaguh silat macam mana pun, cabar orang sana, cabar orang sini. Melah sparring, melah gaduh macam mana pun masuk dalam tanah kak. Gangster macam mana pun, tatu penuh mana pun dekat ni tangan lengan, masuk dalam tanah kak. Nak lah kali KO kak, lah kali mati kak. Nak ke mana sangat kita nak rasa hebat? Ni sebab tu Nabi kata tafakkuru fil akhirah. Fikirlah akhirat. Bila kita fikir akhirat, jatuh ego kita. Kan? Kesombongan kita akan jatuh, akan down. Itu cara ubat dia. Sebab itulah kata Nabi, yurithul hikmah. Yurithu maknanya mewarisi, al hikmah kebijaksanaan. Orang yang memikir tentang akhirat, dia akan mewarisi. Maksud mewarisi, dia akan mendapat hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah maknanya kebijaksanaan. Dia akan dapat bijak. Dalam hadis yang lain Nabi kata al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak adalah orang yang mikir tentang diri dia dan mikir tentang apa yang dia akan hadap bila dia mati esok. Wal ajizu man atba'a nafsahu summa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang bodoh adalah orang yang sibuk dengan keduniaan dia dan dia berangan-angan terhadap Allah. Dia sibuk kalut dengan dunia, kemudian berangan-angan nak masuk syurga. Mu nak masuk syurga ngapa? Amal tak ada. Berapa banyak ni, tengok bila sembahyang Jumaat penuh sampai ke belakang. Tu semua tamanna 'ala Allah tu. Semua jenis geng berangan tu. Nah, orang buat kuliah sembahyang jemaah tak nak hadir. Kan?
Tapi bila main nadah tangan, bila tok imam doa masuk syurga, tinggi angkat, moga-moga masuk syurga. Nak masuk syurga pintu mana? Kalau amal jenis kedekut gitu, nak banyak amal macam mana? Sibuk dengan keduniaan, makan minum tak habis-habis. Nak dengan pejabat kerja boleh pergi 40 km boleh sampai. Rumah dengan masjid 4 langkah tak boleh sampai. Ada. Lepas tu berangan nak masuk syurga. Tu kata summa tamanna Allah. Bukan saya kata berangan, Nabi yang kata. Nabi kata dia berangan-angan kepada Allah. Tapi orang yang fikir akhirat, mereka lah yang mewarisi kebijaksanaan. Tukar mentaliti kita, masyarakat kita. Masyarakat kita hari ini nampak orang yang bijak adalah orang yang ada degree, orang ada ijazah, orang ada master, ada PhD, panggil profesor, doktor. Itu bukan orang bijak. Itu panggil orang ada sijil. Ada sijil belum tentu bijak. Bijak tang mana sibuk dengan dunia sampai lupa akhirat, tu bijak. Ada. Orang yang bijak, orang yang fikir akhirat, walaupun SPM gagal 14 kali ambil, gagal semua. Nampak siannya dia. Tapi dia fikir akhirat, dia pergi masjid, dia dengar kuliah, dia beramal, dia orang bijak. Bukan orang bijak rumah besar, kereta banyak, tu kan orang bijak. Itu panggil orang rumah besar, itu panggil orang kereta banyak, belum tentu bijak. Kalau kira rumah besar tu bijak, apek gotong bijak, rumah besar. Nak toke-toke judi rumah besar, patut kalau macam tu depa lah bijak. Tak. Bijak bukan diukur dengan harta dunia. Bijak bukan diukur dengan berapa tebal sijil kita belajar, bukan. Bijak diukur dalam Islam iaitu kamu mikir tentang akhirat. Walaupun motor kita tongkat pun tak ada, main sandar kot tiang masjid itu, orang susah. Nampak? Nombor plate lagi lah kat 4 tahun tak ada nombor plate. Lampu ketuk kepala baru nyala. Allah siang. Orang susah nak. Tapi dia fikir akhirat, dia jaga ibadat, dia beramal, dia suka menderma. Ada kami di pondok, ada satu orang tiap-tiap bulan dia bagi duit. Tak banyak, bukan 5,000, bukan 10,000, RM5. Sebulan sekali dia hantar, kadang-kadang dia hantar dalam sampul RM5. Buka-buka sampul RM5. Dia tulis situ ni derma saya untuk sekolah. Sebab rupanya dia ni orang susah. Memang orang susah, tapi dia nak gak bahagian akhirat dia. Tak apa, biar sikit tapi istiqamah daripada banyak. Sebab nak tunjuk kat orang. Bagi sekali pop 10,000, lepas tu buat replika cek. Cek tu kecil, orang tak nampak, dia buat jadi besar. Lepas tu ambil gambar, cek 10,000 bagi seketul. Sumbangan datuk sekian, sumbangan ni, bangga. Hebatlah aku bagi sumbangan banyak, hebat rasa. Itu penyakit lah tu. Baik orang susah bagi RM5 je. Lepas tu dia kata, sebab tu saya derma dalam tabung masjid RM1 je kan. Itu kedekut pahit nama dia. Janganlah RM1, tak habis-habis RM1 daripada dulu RM1. Naiklah sikit nak. Dah Allah bagi rezeki kita makin tambah ke makin berkurang. Walaupun kita mungkinlah tak pandai mana, SPM pun taklah lebih mana pun, tapi rezeki kita makin tambah ke makin kurang? Makin tambah. Dulu jalan kaki pergi masjid, betul tak? Lama-lama Allah bagi rezeki naik basikal. Lama-lama Allah bagi rezeki naik motor 2 tayar. Lama-lama Allah bagi rezeki 4 tayar pula kereta. Dan sekali Allah bagi rezeki kat 6 tayar lori. Nampak? Lalah kali 4 tayar balik. Mana? Van jenazah. Nampak? Tapi nak ceritanya, ada peningkatan hidup? Ada. Rezeki Allah makin tambah, makin tambah, makin tambah. Tak percaya lagi tengoklah. Orang tak ada SPM pun rezeki bertambah. Sebab tu kita ni, yang kita serabut dalam kepala tuan-tuan, soal rezeki ke soal harta sebenarnya. Yang kita sampai pening kepala, sampai kena sakit jantung lah, cing manis lah, serabut kepala ni pening tanpa koyok. Tension lah, stres tu sebab apa? Sebab fikir soal rezeki ke soal harta? Soal harta, bukan rezeki. Rezeki sentiasa cukup. Rezeki sentiasa cukup. Allah jamin dah, siapa-siapa yang dilahirkan ke bumi, dia dilahirkan bersama rezekinya. Tak payah risau. Dalil bukti, saya buktikan. Bukan setakat kita yang duduk di kampung kota ni, tengah-tengah orang kata kira pekan lah juga, kan? No, orang asli duduk dalam hutan, ada rezeki? Ada.
Padahal SPM apa pun tak ada. Cakap orang putih lagi tak kerti. Cakap Melayu pun kadang-kadang tak kena kak. Nah, tapi elok kenyang menyanda, perut buncit kau depan ni. Oh, kenyang menyanda, pantang lintah dia sapu. Nah, lalu rusa dia sup. Nah, lalu babi ambil juga. Nak ceritanya rezeki ada, padahal duduk dalam hutan. Kita baru ni nak tak ada SPM takut gelabah dah. Nak cakap kata hantar anak sekolah tahfiz tak ada SPM, tak ada masa depan. Tokmu tak ada masa depan. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dari dulu lagi ratusan tahun orang tanya pada dia, Syekh Abdul Qadir, kalau hantar anak sekolah agama, besar nanti dia nak makan apa? Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Budak-budak yang mengaji sekolah agama, yang hafal Quran, yang hafal hadis, mereka besar makan buah-buahan di syurga. Tu jawapan dia. Tu masa depan yang sebenar. Bila sebut masa depan, bukan esok, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Masa depan ialah akhirat kita. Tu masa depan. Dia tanya nak masa depan nak makan apa? Nah, ini semua barat-barat doktrin kita. Supaya apa? Kita jauh dengan pengajian agama. Kita sibuk dengan pengajian dunia. Hari ini tengoklah, orang berlumba-lumba nak mengaji hal dunia ke nak mengaji hal akhirat? Hal dunia. Nak jadi saintis, doktor, peguam, engineer. Bukan salah jadi semua tu. Biarlah kalau kamu jadi peguam pun peguam Islam, doktor Islam, engineer Islam. Biar ada kait dengan Islam, membela Islam, pertahankan Islam. Tak apa kak. Ini jadi peguam lawan Islam. Ada. Sebab apa? Sebab tak masuk di dalamnya didikan agama beserta dengan didikan dunia. Nak mengaji dunia tak salah, tapi jangan tinggalkan akhirat. Mengaji bab agama sekali. Kalau mengaji dunia boleh, apa salahnya mengaji agama sekali? Ni dak mengaji dunia, mengaji agama. Ni cara barat memisahkan. Dia tengok di UIA jurusan agama je. Bidang syariah, bidang hadis, bidang Quran. Pergi mengaji universiti lain pula, yang bahagian sains, bahagian engineering, mana ada subjek agama? Engineering aja. Akhirnya keluar jadi engineer tak faham agama. Jadi engineer hantam Islam. Jadi doktor lawan Islam. Nah, macam penyakit kita hari ni kan, COVID apa sebagainya lah. Nak cari vaksin, carilah. Islam tak larang untuk berikhtiar cari ubat dan sebagainya. Cuma menjadi persoalan, kenapa kita membelakangkan sunnah-sunnah Nabi, sedangkan di sana ada hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan habatus sauda, kelebihan minyak zaitun, kelebihan madu. Tu semua ada hadis-hadisnya. Tapi Panadol mana ada hadis? Bila kita demam, kita cari madu dulu ke cari Panadol? Panadol. Secara sedar tak sedar kita ni sudah didoktrin dengan barat. Mesti mendahulukan sistem KP, mesti mendahulukan nak cara barat, tidak mendahulukan sunnah agama kita sendiri. Nampak? Padahal Nabi ajar dah gini. Nabi kata tidak ada ubat melainkan mati. Maka habatus sauda adalah penawar segala penyakit. Ada, tapi kita tak ikhtiar dengan cara rawatan Islam, tapi sibuk dengan kalut rawatan cara kapi. Bukanlah salah, memanglah tak sampai haram makan Panadol. Tapi kenapa membelakangkan Islam? Tapi nak Islam ke hadapan, nak masuk syurga Allah. Macam mana kita cakap tak super bikin? Cakap nak Islam menang, nak Islam berjaya, tapi bila bahagian amal Islam letak belakang sekali. Macam kita hantar anak sekolah agaklah. Bila pandai kita hantar mengaji sains. Kenapa tak hantar mengaji hadis? Kenapa tak hantar pondok hafal kitab? Yang hantar pondok, yang hantar tahfiz ni yang tak boleh pergi. Hantar sekolah dia lari. Yang tak jadi budak dah, tak jadi orang dah. Ni bawa hantar tahfiz, hantar pondok. Lepas tu nak menghafal payahlah. Tapi itulah kita. Lepas tu saya sebut tadi, tapi ada hati nak masuk syurga Allah. Nak masuk syurga macam mana kalau Islam kita letak belakang? Jadi kita kena tukar mentaliti masyarakat. Apa yang terbaik, Islam dahulu. Tengok anak kita ni pandai cakap, peta apa semua, bijak matematik ni lancar, pergi hantar ngaji sekolah tahfiz supaya cepat dia hafal 30 juzuk sekejap, berapa tahun masuk dah dalam kepala. Lepas tu nak biar dia sambung belajar bahagian akademik, silakan. Dia tengok tu orang viral video tentang seorang pilot polis. Dia kerja dalam polis.
Dia ada 2 PhD, satu PhD dalam bidang Quran, satu lagi PhD dalam bidang engineering. Hebat dia. Jadi orang hebat. Dia jadi pegawai PDRM, pegawai polis, tapi alim dalam bab agama. Sampaikan dia pernah menjadi imam di Masjid Shah Alam. Di belakang dia Imam Masjidil Haram. Sampai Imam Masjidil Haram puji bacaan dia. Dia hafal Quran. Sekali je dia cerita pengalaman dia. Dia pergi shopping mall dengan anak bini dia nak pergi beli barang. Tiba-tiba ada satu orang kafir lalu depan dia, terselak nampak betis. Dia tertengok betis dia, 5 juzuk Allah ambil. Hilang 5 juzuk. Ngulang balik tak dapat, ngulang balik tak dapat. Tu. Kita nak lahirkan macam tu lah. Biar kita ni ada base agama. Lepas tu nak mengaji ilmu dunia, silakan. Bila orang yang ada basicnya agama, kemudian dia pergi ke alam dunia, dia takkan jadi sombong, sebab dia akan ingat balik pada agama dia. Tapi hari ni kita masukkan dunia dulu. Bila dunia tak boleh pergi, baru nak masuk agama. Mana boleh dah. Mana boleh dah. Kan? Dah masuk benda tak elok, lepas tu baru nak masuk benda elok. Macam mana nak pergi? Kan? Mana boleh. Kan? Jadi kita ni biar letak Islam di hadapan dulu. Barulah layak. Jadi kata Nabi, tafakkuru fil akhirah yurithul hikmah. Orang yang memikirkan akhirat akan mewarisi kebijaksanaan. Inilah orang yang bijak. Wa yuhyil qalba. Wa yuhyi maknanya dan hidup, al qalba hati, dan menghidupkan hati. Jadi bila Nabi kata menghidupkan hati, apa maksud dia? Maksudnya hati ni boleh hidup, boleh mati. Maknanya hati ni boleh hidup, boleh mati. Persoalannya macam mana hati hidup dan mati. Okay. Maksud hati-hati ni maknanya rohani kita, dalaman kita. Saya tak nak cerita tentang hati hidup, kita cerita tentang hati mati. Maka sebaliknya itulah yang dipanggil sebagai hati yang hidup. Tanda seseorang tu hatinya mati, dia tidak gemar pada akhirat. Orang yang hati dia hidup, dia akan gemar pada akhirat, kurang gemar terhadap dunia. Bab akhirat ni dia jadi gopoh. Dalam bahasa tasawuf dipanggil haloba. Dia jadi tamak, dia nak tak puas. Kan? Kalau ambil yang ni, dia ambil terbanyak. Contoh bila sebut solat duha ni, boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 8, boleh buat 10. Dia nak ambil paling banyak. Dia haloba dengan amal-amal ni. Bab-bab akhirat ni dia tamak. Masjid ni tak ada kuliah, dia pergi cari masjid lain yang mana ada kuliah. Sebab dia gairah dengan amal ibadat. Sebab apa? Sebab dia gemar akhirat. Dunia berlebih kurang. Bukan suruh tinggal dunia terus, tak. Tapi dunia berlebih kurang. Itu tanda orang yang hatinya hidup. Tapi kalau tanda hati mati, dia gairah dengan dunia, akhirat dia berlebih kurang. Dunia pantang orang buat sale dekat padang berbuah, 80% diskaun, 50% diskaun. Nampak batang hidung dia. Nampak? Orang buat kuliah tak nampak batang hidung. Nak kalut dia situ. Orang buat diskaun lah, buat ni lah, orang buat nyanyi-nyanyi, dia datang. Orang buat gitu ni, buat expo sana, expo sini. Nampaklah muka dia. Bahagian dunia bersungguh-sungguh dia. Bahagian akhirat berkurang-kurang. Itu tanda hati nak mula mati. Lagi tanda hati mati, baca Quran rasa mengantuk. Bau a'udzubillah nguap kat 2 kali. A'udzubillah. Nampak? Tengok drama tak ada pula mengantuk. Tengok bola 3 pagi. La ilaha illallah. Segar tengok. Nak suruh tahajud 3 pagi jenuh. Buka pilih air menong. Tengok pilih, dia tengok pilih, pilih tengok dia. Lain kali pilih kata ambil uduk lah. Nampak? Itu jadi lemah. Nak buat akhirat lemah. Tapi buat bahagian dunia, hafal jadual. Malam ni kan MU lawan kan. Ingat malam ni. Orang tanya malam ni kuliah Ustaz Anik. Tahu, ada kuliah. Kuliah dia tak hafal. Tapi kalau perlawanan bola dia hafal jadual. Itu tanda hati mula rosak dah tu. Jangan buat relax dah. Tu maknanya kita ada masalah. Hati kita gemak. Bukan salah kita tengok bola. Nak tengok bola 3 pagi silakan. Tapi boleh tahajud juga 3 pagi. Tak apa. Sama-sama hebat. Tahajud pun boleh, nak tengok bola pun boleh. Ni tak tengok bola kuat, tengok sembahyang tak kuat. Itu tanda masalah hati kita. Dia kena begitu. Lagi tanda orang hati mati, tak boleh orang nasihat. Dan
paling dahsyat sekali tanda hati mati, kata ulama, dia tidak rasa gelisah meninggalkan taat, tetapi merasa gelisah meninggalkan dan merasa seronok melakukan maksiat. Melakukan maksiat rasa seronok, meninggalkan taat tak rasa gelisah. Itu paling dahsyat sekali. Tak semayang lewat bangkit subuh, kat pukul 10 pagi baru bangkit, tak rasa apa-apa. Alah steady bangun pagi pergi cari roti canai, tak semayang subuh ni, tak rasa apa-apa. Banyak dah orang macam ni. Golongan muda, berapa banyak anak-anak kita kadang-kadang, tolong jaga, tolong tengok, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jangan ingat ayahnya pergi masjid, anak tak semayang, ayah masuk sekali dalam neraka. Jangan buat main kan. Anak kita tak semayang subuh, kita diam, kita biarkan, jaga-jaga, habis rosak kita. Biar janggut panjang mana pun, ada. Dia tak rasa bersalah bila melakukan suatu benda yang jahat, satu benda yang dosa. Malah meninggalkan perkara taat, dia tak rasa bersalah. Kemudian bila buat maksiat, tak rasa, orang cakap apa, tak rasa nak rasa malu dan sebagainya. Ini tanda hati dah teruk sangat. Jangan sampai hati tu jadi macam tu. Wa tafakkuru, kata Nabi, fid dunya, dan orang yang memikirkan dunia, hijabun, hijab maknanya dinding, satrah, anil akhirah, akan menjadi dinding kepada akhirat. Di sebalik sana akhirat, tengah-tengah ni ada dinding. Lagi banyak kita fikir dunia, lagi tebal dinding tu. Lagi serabut dunia dalam kepala kita ni, lagi tebal dinding tu. Bila lagi tebal dinding hijab tu, lagi jauh lah kita nak nampak akhirat. Lagi kita tak nampak akhirat. Sebab tu orang yang sibuk dengan dunia, dengan mesyuarat pejabatnya, sibuk dengan nak kira untung dia punya syarikat, company apa semua, ada dia fikir soal akhirat? Tak fikir. Ada dia fikir tentang mati? Tak fikir. Dia tak fikir. Sebab sibuk dengan dunia, jadi hijab pada akhirat. Sebab tu ini, sebelum saya akhiri kuliah kita pada malam ni, satu pesanan akhir saya bagi. Ingat, sebesar-besar mana masalah dunia, hakikat dia kecil. Sebesar-besar mana masalah dunia, hakikat dia kecil. Sekecil-kecil masalah akhirat, hakikat dia besar. Macam mana maksud Ustaz? Macam yang sekarang ni, apa yang kita berlaku, yakni wabak penyakit corona ni. Corona ni masalah dunia. Nampak sampai macam serabut sangat, masalah yang sangat besar. Satu dunia bincang masalah ni. Masalah ni terlampau besar. Hakikat corona ni masalahnya kecil je. Masalah kecil, bukan masalah besar. Tapi kita nak terpedaya dengan kafir sehingga membesar-besarkan. Masalah dia kecil je. Sampai dalam kepala kita fikir kena corona mati, habis kena kencing manis tak mati, kena sakit jantung tak mati, kadang-kadang tak ada penyakit pun mati. Kenapa sampai serabut sangat? Mati tu pasti, corona tak corona, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang masalah paling besar akhirat kita. Allah kata, selalu khatib baca dalam khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa ni jadi masalah kita. Dah sungguh-sungguh ke kita bertakwa pada Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu masalah kita. Masalah yang kita kena fikir, aku mati esok adakah dalam Islam atau dalam kafir? Tu yang mesti menjadi kerisauan dalam kepala kita. Aku mati nanti elok tak elok? Jangan pandang sekarang. Saya ada jumpa seorang tu imam masjid, 40 tahun jadi imam, kopiah tak pernah tanggal atas kepala. Tiba-tiba satu pemilihan tu dia tak terpilih dah jadi imam, dilantik orang lain pula jadi imam. Marah sangat, tak dapat jadi imam dah, dia tinggalkan masjid. Tengok-tengok jumpa kat luar pakai seluar pendek. Nak cerita apa? 40 tahun kan? Makna kata jangan kita tengok sekarang, jangan kita confident, hari ni aku duduk masjid, mati esok mesti aku eloknya. Belum tentu.
Ni kita kena takut. Yang ni kita kena jaga selalu hati kita, diri kita, amal kita, ibadat kita. Jangan bagi ada perasaan yang bukan-bukan, riak, takabur dan sebagainya. Takut-takut nanti Allah cabut keimanan, cabut keislaman daripada hati kita. Tak ada siapa dah boleh selamatkan kita melainkan hanya semata-mata Allah saja. Jadi ingat, masalah mana besar mana pun masalah dunia, hakikat kecil. Kita tak ada duit, masih PKP hari tu orang duit tak ada dan sebagainya, masalah kecil, bukan masalah besar, masalah kecil. Kita tak ada, tak payah kata tak ada duit, tak ada gaji. No, orang gila ada gaji tak? Orang gila duduk kat tengah jalan, tepi jalan, mana ada payslip apa, tak ada gaji apa, tak ada. Tapi makan kenyang tak? Makan kenyang. Dunia tak ada masalah sangat. Kalau kita langsung sampai tak ada duit pun boleh minta lagi kat orang. Pergi jiran sebelah, tolong saya beras habis lah, nak makan lapar perut ni. Orang akan tolong insya-Allah. Tapi masuk dalam lubang kubur, mu nak minta tolong kubur sebelah boleh tak? Tak boleh. Dalam tu habis dah kita. Yang boleh selamatkan kita semata-mata amal kita masa hidup dulu. Yang tu masuk dalam habis dah, tak ada siapa, tak ada siapa nak boleh tolong kita. Atas dunia ni siapa-siapa boleh tolong. Adik-beradik kita boleh tolong, banyak lagi. Jadi masalah-masalah dunia jangan dibesar-besarkan sangat. Buat lebih kurang sudah, insya-Allah boleh hidup. Yang masalah yang kita kena renungkan, kena fikirkan ialah masalah akhirat kita. Masalah akhirat itulah sebenarnya masalah yang paling besar dalam kepala kita sebenarnya. Jadi kita berhenti dekat hadis ni dan kita akan sambung nanti. Ketahui olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit. Nanti dia akan cerita penyakit rohani dan apakah ubatnya untuk kita rawat penyakit-penyakit rohani itu. Moga-moga bukan hanya jasad kita sihat, malah rohani kita juga sihat. Barulah kita bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, insya-Allah. Moga-moga kita yang hadir pada malam ni ataupun sahabat-sahabat kita yang belum lagi hadir, kita doakan semua, kita semua ni akan berpimpin tangan masuk ke dalam syurga Allah, diselamatkan Allah daripada diazab daripada api nerakanya, insya-Allah. Jadi macam biasalah di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli niat sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq Noor, supaya moga-mogalah daripada bantuan tuan-tuan ini kami dapat gunakan duit itu untuk meneruskan pengajian sekolah kami, supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya negeri Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.